ayat yang kelima, cuma pada ayat yang keempat, pada ayat yang keempat Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan bahawa Allah telah pun kurniakan kepada kita suatu jumlah kurniaan yang besar. Zalika fadlullah yu'tihi may yasha. Zalika fadlullah yu'tihi may yasha. Wallahu dzul fadlil azim. Dua kali Allah sebut tentang fadlun, dan kurniaan besar ni merupakan titipan yang Allah berikan berupa Quran. Titipan yang Allah berikan kepada kita berupa Quran. Kan ada empat perkara yang Nabi SAW ditugaskan untuk sampaikan pada kita dalam empat bentuk. Yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Ada empat benda. Nabi menjalankan tugas untuk membacakan ayat-ayatnya, kemudian dengan mengajar kita membaca ayat-ayat Quran, maka dia akan membetulkan cara kita berfikir, dan seterusnya kita diajar peraturan-peraturan dan undang-undang yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian menjalankannya dengan penuh hikmah, dengan penuh kebijaksanaan. Itu pada ayat yang kedua. Cuma bila Allah sebut tentang ini adalah kurnia yang besar, ini adalah kurnia yang besar, berapa kuat kesedaran kita bahawa apa yang kita ada, berapa kuat kesedaran kita bahawa apa yang kita ada ni berupa Quran merupakan kurniaan yang besar dari Allah. Kan? Kadang kita melihat Quran itu sebagai suatu bentuk, suatu yang perlu dibaca dan dapat pahala. Tapi bagaimana hati kita menanggap Quran yang ada depan mata, Quran yang kita sedang dengar ini, Quran yang sedang kita baca ini merupakan kurniaan yang besar. Cuba buat perbandingan Quran dengan pulut dakap, atau Quran dengan percutian, pakej percutian, atau Quran dengan kereta baru. Mana yang lebih kita rasa lebih berharga, lebih bernilai, lebih menggembirakan hati? Sepatutnya Quran. Namun itu tidak berlaku sebab kita tidak diperkenalkan dengan baik dan betul terhadap Quran ni. Kita tidak diperkenalkan dengan baik dan betul terhadap Quran. Bayangkan tuan-puan, tanpa hidayah, sebab Quran ini adalah kitab hidayah. Tanpa hidayah, seorang bapa dia tak peduli pada anak dia. Tanpa hidayah, seorang ibu dia tak peduli pada anak dia. Tanpa hidayah, cuba tengok apa yang Zionis Israel tu buat pada rakyat dekat Palestin. Dia tak peduli orang tu kanak-kanak ke wanita ke orang tua ke lelaki ke perempuan ke, semua dia tembak. Malah bom yang dia gugurkan tu tanpa rasa bersalah, diorang bersorak-sorai pula. Itu Allah buktikan, Allah tunjuk pada kita, itu antara bukti orang yang tidak dapat hidayah. Dia tak peduli tentang orang lain. Orang cakaplah macam mana pun. Malah kerana ada kuasa besar yang backup dia, konon-konon Amerika kuasa besar, sedangkan ada kuasa lebih besar, kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak peduli, sedangkan di sisi mereka ada kitab. Tanpa hidayah, tanpa hidayah, pemimpin-pemimpin, dia tak peduli dia makan rasuah ke, makan itu ke, mencuri ke, menipu ke, tak peduli. Yang penting dia kenyang. Kan, pedulilah rakyat dekat bawah susah ke, sukar ke, kena buat 3 kerja ke? Tak. Itu pentingnya hidayah. Dia bukan sekadar Quran yang perlu dibaca, tapi ada konsep hidayah di belakang Quran itu yang perlu kita dapat, yang perlu kita grab. Habis kalau tak baca Quran, macam mana nak dapat hidayah? Dan dengan hidayah itulah kita bakal ditempatkan di syurga.
Bukankah setiap kali saya mulakan kelas, saya mulakan dengan sebuah doa yang diucapkan oleh penghuni syurga yang dapat jejak kaki di syurga. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza. Segala puji bagi Allah, pujian dan syukur bagi Allah yang telah beri kami hidayah sampai kami dapat pijak kaki ke sini, ke syurga. Hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Dan kami tak mungkin sekali-kali beroleh hidayah jika tidak diberi oleh Allah. Itu pentingnya. Ini fadlun. Ini hadiah paling besar. Ini kurniaan paling besar. Quran ini disampaikan oleh Nabi SAW membetulkan cara manusia berfikir. Tuan-puan, sepanjang 23 tahun Nabi berdakwah di Mekah, di Madinah tu. Sebenarnya apa yang Nabi bawa? Nabi tidak tawarkan kereta-kereta besar. Nabi tidak tawarkan unta-unta merah. Nabi tidak tawarkan istana-istana mahligai-mahligai seperti zaman Nabi Sulaiman. Tidak. Malah kalau kita mengikut standard kefahaman kita tentang berjaya, sepatutnya agama ini sudah berjaya waktu zaman Nabi Sulaiman. Sepatutnya Islam ini sudah berjaya, sudah komplit pada zaman Nabi Sulaiman. Kenapa? Apa yang tak ada pada zaman Nabi Sulaiman? Dengan binaan-binaan, dengan Nabi Sulaiman dapat kawal angin, dapat kawal jin. Bukankah dengan ketundukan itu, angin, jin, haiwan, binaan-binaan besar, itu menandakan Islam sangat unggul waktu tu? Tapi tidak. Allah tidak nyatakan pada waktu itu, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Allah tidak nyatakan, hari inilah kami komplitkan agama ini. Tidak. Bila Allah nyatakan komplit agama ini? Di zaman Nabi SAW. Kalaulah dengan adanya negara itu, maka agama ini komplit. Maka waktu kita menguasai kota Mekah, waktu tu disebut tentang agama ini komplit. Tapi tidak. Kan, rupanya agama ini komplit bila kita ada panduan, ada hidayah, ada panduan dan ada orang yang boleh memandu kita, iaitu Nabi SAW. Itulah agama ni. Maka dalam surah Jumu'ah ini pada ayat keempat, Allah beritahu bahawa ini kurniaan besar. Zalika fadlullah. Ini kurniaan besar. Dan menariknya, dalam surah ini Allah sebut dua kurniaan. Berapa kurniaan? Ada dua kurniaan. Kurniaan pertama adalah apa yang dibawa Nabi, iaitu kurniaan spiritual. Nanti towards the end, dekat penghujung surah Jumu'ah ini, Allah nyatakan pula kurniaan kedua. Kurniaan kedua. Cuma kurniaan kedua itu Allah sebut tentang min fadlillah. Min fadlillah. Sebahagian daripada kurniaan Allah. Begitu. Okey. So kemudian kita masuk ke fasa seterusnya. Fasa yang di atas adalah tentang Allah, Rasul dan kita. Allah, Rasul dan kita. Dan di dalamnya ada jins yang paling besar, iaitu kurniaan berbentuk hidayah melalui Quran. Kurniaan berbentuk hidayah melalui Quran. Kemudian kita masuk fasa seterusnya, ayat yang kelima. Dan ini fasa Bani Israel. Fasa Bani Israel. Allah mulakan dengan Masalul ladhina hummilut Taurat. Masalul ladhina hummilut Taurat. Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat. Perumpamaan orang-orang yang dapat kitab Taurat. Perumpamaan orang-orang yang hummilu, yang menanggung kitab Taurat. Summa lam yahmiluha. Kemudian mereka tidak memikulnya.
Apa maksud dia ni? Ayat ini merujuk kepada golongan Yahudi, orang-orang Yahudi yang dapat kitab Taurat, yang telah diberi tanggungjawab tentang kitab Taurat. Dan tanggungjawab itu apa? Yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Tu, tanggungjawab kita terhadap kitab ada 4. Yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. 4 tu. So tuan-puan, kalau ditanya apa fungsi kita, apa yang kita perlu buat terhadap Quran, ada berapa? Ada 4. Yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Sama konsepnya bila Allah beri Taurat kepada orang-orang Yahudi. Allah nak mereka buat 4 benda ni. Allah nak mereka buat 4 benda ni. Dan kemudian Allah beritahu dalam ayat ni, mereka tidak menanggungnya walau sedikit pun. Mereka tak buat pun 4 benda ni. Mereka buat tak reti je. Mereka terus jadi bangsa yang jahil dengan wahyu. Dia tak buat 4 benda ni. Kalau di atas Allah beritahu, kami telah beri kurniaan kepadamu, kurniaan yang besar kerana engkau buat 4 benda ni. Dan kami pula datangkan contoh seperti satu kaum yang pernah diberi kitab tapi mereka tidak menanggungnya. Mereka tidak buat 4 benda ni. 4 serangkai ni. Yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan Allah sedang ingatkan kepada kita tentang cerita mereka. Tentang cerita mereka. Kan, kadang bila kita belajar tafsir, kita nampak bahawa kepentingan dan keperluan, betapa pentingnya, betapa besarnya Quran menyebut tentang Quran itu sendiri. Bila kita belajar tadabbur ni, kita nampak bahawa bila Quran itu memperkenalkan diri dia, Quran menyebut tentang Quran dalam bentuk yang besar. Sebab Quran sendiri dia nak kita benar-benar dapatkan manfaat daripada Quran. Apa manfaatnya? Hidayah tu. Hidayah. Tapi bila kitab yang diturunkan oleh Allah, Taurat, Injil, Quran, tidak diberi perhatian dengan kadar yang selayaknya, maka Allah kata, tak, mereka tidak buat apa-apa. Mahjura, mereka tinggalkan seperti batu-batu dekat tepian tu. Kan? So, begitu juga kalau kita tidak belajar tentang Quran, hanya berbangga digelar sebagai Muslim. Kan? Hanya berbangga digelar sebagai Muslim. Mana mungkin kita boleh dapat peneman dalam kubur. Sedangkan kubur tu gelap. Kubur tu sempit. Kalau kita dekat dunia suka ada teman, kan pagi-pagi lepas subuh tu ngeteh. Kadang waktu duha pergi rumah jiran sebelah. Kia, oh Kia, ada kat rumah Kia. Kita cari kawan. Takkanlah bila kita nanti ditempatkan seorang-seorang dalam kubur, kita tak prepare untuk berkawan. Quran itulah kawan dan teman kita dalam kubur. 2 malaikat yang bakal datang nanti nak bertanya soalan, Quran akan tampil dulu. Engkau tak boleh tanya apa-apa pada dia, aku bertanggungjawab atas dia. Quran akan tampil, tuan-puan. Atau kita rasa, itu semua, tak adalah ustaz, itu semua dongeng je tu, tipu je tu. Well, berapa lama lagi kita nak membiarkan hati kita tidak tersentuh dengan kenyataan-kenyataan macam tu? Bila lagi yang kita nak tunggu? Kan? So, begitu penting Quran ni.
Dia bukan sekadar bacaan-bacaan tertentu. Tak. Dia adalah penentu masa depan kita. Penentu masa depan kita. Grup lagi satu, kita orang baca surah Ali Imran. Kita orang baca surah Ali Imran. Dan dalam surah Ali Imran tu, pada ayat yang awal-awal, dinyatakan tentang Quran yang diturunkan ni dengan titipan doa. Allah ajar kita untuk minta pada Allah agar hati kita tidak terpesong. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan pesongkan hati kami setelah kami dapat faham dan baca Quran. Setelah engkau beri hidayah pada kami. Maksud beri hidayah ialah baca Quran. Maksud beri hidayah ialah kefahaman tentang Quran. Itu maksud beri hidayah. Kita minta hari-hari, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, pandu kami, tunjuk kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus tu adalah Quran. Jalan yang lurus tu adalah Quran. Hari-hari kita minta dan hari-hari kita baca dan hari-hari kita minta, ya Allah, beri aku kefahaman. Setelah Allah beri kefahaman, kita minta pada Allah, ya Allah, jangan kau pesongkan hati kami. La tuzigh qulubana. Jangan kau pesongkan hati kami. Doa seterusnya, ada dua doa. Doa seterusnya dalam surah Ali Imran. Allah sebut begini. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fi. Wahai Tuhan kami, sungguh Engkau akan himpunkan manusia seluruhnya pada hari yang tiada keraguan padanya. La raiba fi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Engkau tidak akan mungkir janji. Kalau tadi disebut tentang bagaimana kita tak nak dipesongkan hati setelah faham Quran. Yang kedua adalah tentang, ya Allah, Engkau akan himpunkan kami semua nanti. Apa kaitan Quran dengan hari perhimpunan? Kaitan yang amat rapat ialah, tuan-puan, kita dekat dunia, kalau kita jaga Quran sungguh-sungguh, dekat hari perhimpunan kita nanti, dekat mahsyar nanti, hari di mana kita terima kitab peribadi kita, Allah akan pastikan kitab kita terjaga dan terpelihara, diberi daripada tangan kanan. Sebab kita jaga kitab Allah di dunia. Kalau kita jaga kitab Allah, kitab kita akan baik-baik saja. Tapi bayangkan kalau kita abaikan kitab. Seperti mana yang dilakukan oleh orang Yahudi ni. Diberi kitab, tak buat apa. So macam mana kitab kita akan menjadi lebih baik? Tak mungkin. So kaitannya tu sangat kuat, sangat kuat, tuan-puan. Kaitannya tu sangat kuat. So Allah beri perumpamaan dalam ayat 5 ini. Orang-orang yang dapat kitab, tapi yang dapat pikul kitab, tapi dia tak buat apa-apa terhadap kitab. Kama salil himari yahmilu asfara. Seperti keldai yang membawa kitab tebal. Okey. Dekat sini dia ada dua dimensi. Cerita tentang keldai ni, dia ada dua dimensi. Dimensi pertama, cara kita orang Melayu, cara kita orang Islam melihat ayat ini. Kan kalau orang Melayu tengok keldai, disamakan dengan keldai, tak jauh beza dengan keldai ni kan lambang kebodohan. Keldai ni kan lambang kebodohan. So kita melihat ayat ni, wah, ini satu penghinaan dari Allah kepada orang Yahudi. Kenapa keldai lambang kebodohan? Keldai ni, tuan-puan, dia ni dia ni antara, selain daripada haiwan tunggangan, dia ni juga boleh digunakan untuk bawa barang, bawa beban, memikul beban. Tu keldai. Suara dia dah lah tak cantik. Suara dia hodoh. Suara keldai ni. Tu dalam ayat yang lain, dalam surah Luqman. Keldai ni pula haiwan yang dia tak tahu kata tidak.
Dia tak tahu kata tidak. Kalau kita buat perbandingan, katalah kita kucing ke anjing, kita letak beban atas badan kucing dan anjing tu. Okay. Kita letak beban atas badan kucing dan anjing. Mula-mula kita letak 1 kilo, kemudian 2 kilo, kemudian 3 kilo. Pada tahap beban tu tak boleh nak ditanggung, kucing ataupun anjing ataupun kuda tu akan bising. Terima kasih admin, tolong paparkan. Kucing dan anjing tu akan bising sebab tak mampu nak tanggung. Dia akan bising. Tapi keldai tidak. Keldai tidak. Kita letaklah beban banyak mana pun, dia tetap senyap, tetap reda. Lagi, tambah lagi. Boleh ni, boleh. Lagi. Boleh ni, boleh. Dia tak tahu nak kata tak. Sedangkan beban itu dia tak boleh nak tanggung. Tu konsep keldai yang kita nampak dan kita faham. Tu dimensi pertama. Tapi dari sudut pandangan orang Yahudi, dia anggap bahawa keldai ni binatang yang bagus. Kalau kita tadi lihat tak bagus, tapi diorang pandang bagus. Keldai ni bagus. Malah dalam kitab-kitab tafsiran mereka, kitab tafsiran Taurat, mereka pernah sebut tentang kami ini ibarat keldai yang menanggung beban tanggungjawab seluruh manusia yang diberikan Tuhan pada kami. Mereka bangga jadi keldai. So ayat ini tuan-tuan, kita memandangnya sebuah penghinaan, Yahudi memandangnya sebagai pujian. Tengok, itu uniknya Quran. Satu ayat, di satu pihak memandangnya sebagai ini jijik dan penuh kekotoran, penghinaan. Tapi satu lagi bangsa yang lain membaca ayat ni, merasakan mereka sedang dipuji. Mereka sedang dipuji. Maka orang-orang Yahudi bila dia baca ayat ni, betul lah Quran sebut tu, kami memang menganggap keldai itu sebagai kamasalil himar yahmilu asfara. Kan seperti keldai yang memikul buku-buku, memikul beban-beban yang berat. Memang kami memikul beban berat ini menanggung keperluan arahan Tuhan berbanding manusia lain. Syiah Yahudi ni menganggap bahawa mereka adalah bangsa terpilih. Tuhan pilih mereka untuk dibebani tanggungjawab. Lalu kami bergerak sebagai abang long. Orang lain semua tak perlu pikul tanggungjawab. Kami yang kena pikul tanggungjawab daripada Tuhan. Kan? Macam kita waktu budak-budak, bila mak kita bagi tugasan, saya boleh buat. Biarlah, tak apalah, adik-adik tak payah buat pun tak apalah. Biar saya buat. Akhirnya dia tak buat apa-apa. Tapi dia bangga dapat tanggungjawab tu. Dia rasa dia saja yang dipilih. Begitu cara orang-orang Yahudi ni berfikir. So tanpa kita memahami mereka, maka kita merasakan ini ayat kejian untuk mereka. Sedangkan mereka merasakan ini ayat pujian untuk mereka. Kan? Tadi saya dok terfikir ada satu contoh. Dalam bentuk bagaimana kita melihat begini, orang lain melihat begitu. Kan? Tapi lupa, tak apalah, abaikan. Kemudian kamasalil himari yahmilu asfara. Dan Allah tutup ayat ini dengan pernyataan yang tegas. Bi'sama salul qaumil ladzina kazzabu bi ayatillah. Amatlah buruk
perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Kalau dalam ayat 5 ni Allah kata mereka diberi kitab, mereka tak buat apa-apa, mereka pikul je. So cuba kenang kembali apa beza dengan realiti kita sekarang ni. Quran yang kita dapat, adakah kita guna sebaik mungkin? Kita jalankan perintah yang 4 itu, ataupun kita hanya sekitar keliling Quran tu je. Dibaca, dibetulkan tajwid, belajar taranumnya. Kan? Kadang lebih dahsyat, diambil, dipetik ayat tu, diguna untuk kepentingan peribadi, diulas ikut kemahuan hati. Allah kata, bi'sa masalul qawmil ladhina kazzabu biayatillah. Allah tidak sebut bi'sa masalul Yahudi. Tidak. Allah kata sangat buruklah kaum yang mendustakan ayat Allah. Allah tak kata sangat buruklah Yahudi yang mendustakan ayat Allah. Bila sebut kaum itu lebih besar. Boleh jadi Yahudi yang sedang disebut pada ayat 5 ataupun orang-orang yang berada di atas umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dapat Quran seperti mana Yahudi dapat Taurat tapi tak buat apa-apa. Malah menariknya Allah guna perkataan kazzabu biayatillah. Tengok tugas Nabi yang pertama, ayat kedua apa? Yatslu alaihim ayatihi. Kebetulan ke guna ayat? Ke ayat 5 pun ayat, pada ayat 2 pun ayat. So maka dua ayat ini saling menyokong antara satu sama lain. Ayatnya tu perlu ditilawahkan. Tilawah. Siapa ingat lagi apa maksud tilawah yatslu tu? Cuba tulis dekat komen, dekat chat. Siapa ingat lagi apa maksud tilawah? 2 minggu lepas saya terangkan tentang tilawah. Ni nak tengok ni betul-betul tulis ke atau dengar saja ke, sambil makan epok-epok ke atau macam mana? Apa maksud tilawah? Cuba type dekat komen. Nak jawab pun boleh. Puan Saimah. Ada siapa-siapa tahu maksud tilawah? Jeng jeng jeng. Ada tak? Tak jawab, aku tak teruskan. Tilawah baca, Ustaz. Baca. Lagi? Pertandingan. Pertandingan. Oh, minta maaf. Boleh share tak 4 yang kena buat terhadap Al-Quran? Ayat 2. Ayat 2. Puan Sabaria. Yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Yatslu alaihim tu dibacakan, ayat-ayat diperkenalkan tanda-tanda kebesaran Allah, diperkenalkan Allah. Yuzakkihim, dengan kenal Allah. Ustaz, kami tak dengar apa-apa. Ada masalah dengan masalah talian eh?
Minta maaf, minta maaf. Okey, tak apa. Diteruskan Ustaz. Tiba-tiba telefon ni mati sebab terlalu panas. Oh, patutlah. Ah, Okey, okey. saya bukan tengah drive, saya dekat kereta. Sebab dekat rumah abang ipar saya ni orang terlalu ramai. Jadi kalau buat kelas tu saya tak naklah mengganggu keluarga berhimpun kan. So saya duduk di dalam kereta. So bolehlah apa nama uh, mengajar dengan lebih efektif. Okey. So yatlu alaihim ayati, Nabi tugas dia baca Quran, memperkenalkan Allah melalui Quran. Jadi kita bila kita kenal Allah, maka cara kita bertindak berbeza, cara kita berjalan berbeza, cara kita makan berbeza. Sebab dah kenal Allah. Cara kita berfikir berbeza. Tu wa yuzakkihim. Kita jadi bersih. Kita jadi lebih benar kefahaman kita, hidup kita lebih baik. Kita dah tinggalkan semua perkara-perkara yang dilarang kan. Okey. So bila tubuh badan kita bersih, jiwa kita bersih, hati kita bersih, peribadi kita bersih, akhlak kita bersih, maka kita tak cukup hanya dengan itu. Kita nak tahu juga bagaimana nak kekal bersih. Kita nak tahu bagaimana nak kekal suci. Kita nak tahu bagaimana nak kekal tunduk dan patuh jadi hamba yang taat. Wa yu'allimuhumul kitab. Maka tugas Quran seterusnya ialah mengajar kita tentang hukum hakam. Mengajar kita, memberitahu kita tentang apa yang boleh buat, apa tak boleh buat. Kan contohnya kalau nak masuk rumah, kena buat apa? Kena bagi salam. Kalau masuk rumah bukan sahaja kena bagi salam, kena minta izin daripada orang rumah, tuan rumah. Boleh tak masuk ni? Kan selain daripada beri salam, minta izin, kena pastikan juga apa adab dan keperluan untuk masuk rumah tu. Dan semua undang-undang dan peraturan tu dijalankan, dilaksanakan dengan penuh hikmah. Sesuai dengan keadaan, sesuai dengan realiti. Contoh peraturan solat. Peraturan solat, kalau keadaan tidak mengizinkan, dia boleh solat khauf, solat waktu perang. Kan, solat atas kenderaan. Solat dalam perjalanan, musafir misal kata. Dia undang-undang tu tidak rigid. Tetapi dia boleh berkembang dengan dinamik. Itu maksud hikmah. So, 4 perkara yang Nabi kena buat dan kita kena laksanakan. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan semua terangkum dalam ayat yang kedua. So, maksud tilawah ialah baca satu persatu, kemudian faham, dan kemudian execute, bertindak. Maksud tilawah ada 3. Dia baca, dia kena faham, dan dia kena bertindak, sampaikan. So bila sebut begitu, bi'sa masalul qaumil ladzina kadzabu bi ayatillah. Allah kata, buruk sangat orang-orang, mereka-mereka tidak ditujukan hanya pada Yahudi, tapi semua manusia yang tidak bertindak terhadap apa yang Allah beri. Kadzabu bi ayatillah. Dia mendustakan. Dia tidak baca, dia tidak kenal Tuhan, dia tidak cuba untuk berubah, bersihkan diri. Malah bila dia buat baik, dia kata I hate being a hypocrite myself. I hate being a hypocrite myself. Saya sangat tak suka menjadi hipokrit. Saya bukannya orang baik, saya orang jahat. Tengok bila dia cuba buat baik, dia sendiri mengaku yang dia tak baik dan dia jahat. Sedangkan setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kazzabu bi ayatillah. Dia tak suka, dia mendustakan ayat-ayat Allah.
Kan? Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Bila kita buat begitu, bila kita abaikan 4 benda ni, tak buat 4 benda ni, Allah kata la yahdi qauma az-zalimin. Allah sekali-kali takkan beri hidayah kepada kaum yang zalim. Allah tak kata Yahudi yang zalim, tapi kaum yang zalim. Bila sebut kaum, kita juga termasuk. Allah takkan beri hidayah. Begitu. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. So, surah Jumaah ayat kelima ini dia menjadi penanda aras baru bagaimana kita perlu melihat keperluan untuk faham agama. Bila sebut faham agama bukan faham hukum hakam, bukan perlu jadi macam Imam Syafi'i, tidak. Faham agama ni maksudnya kenal Tuhan. Lalu kita jatuh cinta pada dia dan kita berusaha untuk hidup seperti mana yang dia mahu. Begitu. Faham agama ialah kita nak apa yang kita buat ini menggembirakan Tuhan. Itu maksud faham agama. Kan bukan nak jadi macam Imam Syafi'i, bukan nak jadi macam Imam Malik. Bukan hanya belajar fiqah, nak jatuhkan hukuman itu tak boleh, ini tak boleh. Tidak. Kan macam kita dulu bercinta dengan suami. Dululah, sekarang kan dah tak. Dulu bercinta dengan suami atau dulu bercinta dengan isteri. Waktu tengah dating tu, apa sahaja kehendak makwa kita, pakwa kita tu, kita cuba untuk cuba untuk tunaikan. Anak kita mungkin, bukan kita tak cinta anak kita. Cinta, sayang, kasih. Semua yang dia nak tu, kita cuba untuk tunaikan. Kenapa? Sebab kita dah kenal dia, tahu hati budi dia. Kita nak perhatian dia. Begitulah tentang gaya hidup beragama ni. Kita buat tu kerana Tuhan. Kerana dia. Bukan sebab nak tunjuk pada mertua, bukan sebab nak tunjuk pada ipar dua yang kita ni baik. Tidak. Tapi sebab nak tunjuk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah gaya hidupnya tu. Kan kita ni baik bukannya sebab orang lain, bukan sebab makhluk. Tapi sebab kita ni nak jadi hamba Tuhan. Maka Allah berikan kepada kita surah Jumaah untuk melihat setiap minggu akan ada hari Jumaat. Keperluannya apa? Mengingatkan kita kembali tentang 4 benda ni. Yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Tapi ada tak wujud 4 benda ni diingatkan pada hari Jumaat? Ada tak? Dan sepatutnya 4 benda ni diingatkan melalui khutbah Jumaat. Yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kerana bila kita tidak diingatkan terhadap 4 benda ni dan kita hidup semahu kita, kan, bila jauh daripada hidayah, kan, bila tak dapat ayat tu, tidak dapat 4 benda ni, lalu Allah kata wallahu la yahdil qaumaz zalimin, Allah tak beri hidayah kepada orang zalim. Contoh orang yang tak dapat hidayah, tak diberi hidayah, kehidupannya seperti ayat berikut. Jom kita tengok ayat yang ke-6. Apa ayat ke-6? Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillah. Siapa yang tak dapat hidayah, dia punya perangai akan jadi macam ni. Wahai orang-orang Yahudi. Sekarang ni Allah sebut khusus kepada orang-orang Yahudi
Kenapa? Kerana mereka jadi contoh. Kerana mereka jadi contoh. Okey. In za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas. Jika kamu mendakwa bahawa kamu sajalah kekasih Allah, bukan manusia-manusia yang lain. Dia jadi perasan bagus, tuan-tuan. Bila tak dapat hidayah Allah, dia akan timbul rasa dalam hati, dalam diri dia, aku dah cukup bagus. Aku lebih dari orang lain. Ini perangai siapa ni? Perangai siapa, tuan-tuan? Perangai iblis. Dia rasa lebih. Cakap depan Tuhan, aku diciptakan dari api, dia diciptakan dari tanah. Rasa bagus, rasa lebih. Dan ini yang diyakini oleh orang Yahudi. Sampai ke sekarang, sampai ke hari ini. Tengok saja ucapan-ucapan pemimpin mereka. Palestin tak layak hidup. Mereka tu sepatutnya dibunuh. Anak-anak kecil Palestin tu nanti bila besar akan jadi teroris. Akan bunuh kami. Baik kami bunuh mereka dulu. Logik yang dipakai macam tu. Dan kau bunuh dia hari-hari. Kau bunuh mak bapak dia. Kau bunuh abang dia, adik dia. Anak ini membesar dah tentu akan simpan grudge. Simpan dendam pada engkau. Kalau kau tak buat at the first place, siapa yang nak bunuh kau? Tapi tak. So, mereka rasa lebih bagus. Maka penyakit ini, tuan-puan, penyakit ini sangat bahaya. So maksudnya macam mana? Boleh jadi kita juga orang-orang yang rajin baca Quran. Rajin baca, rajin buat itu, buat ini. Tapi bila kita rasa bagus berbanding orang lain, kan, amal kita banyak sedekah, dan itu bukannya tiket dan alasan untuk kita merendahkan orang lain. Kita tengok orang tu, tak ada pun baca Quran macam aku banyaknya. Aku sedekah lebih sikit, dia tu tak pernah pun nampak sedekah. Aku selalu ulang alik surau, dia tak pernah pun nampak batang hidung. Bila kita ada perasaan macam tu, cepat-cepat minta ampun pada Allah. Khawatir kalau kita layan perasaan tu, kita akan dapat wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak akan beri hidayah kepada kaum yang zalim. Allah sebut zalim sebab Allah dah beri peluang kita baca Quran, Allah dah beri peluang kita buat baik, kita buat amal soleh, tapi amal baik kita, baca Quran kita gagal untuk yuzakihim, gagal untuk bersihkan hati kita daripada riak, daripada ujub, daripada takbur, daripada penyakit-penyakit hati itu. Wow. Dan akhirnya kita ikut perangai keyahudian. Rasa bagus berbanding orang lain. Ini penyakit paling kemuncak, tuan-tuan. Penyakit iblis. Rasa bagus. In za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas. Mereka rasa bagus. Tapi realitinya masyarakat kita nampak, tuan-puan, penyakit-penyakit macam ni. Bila dekat komen-komen tu, dia lah paling betul. Pendapat orang semua tak betul, dia tolak mentah-mentah, tak nak terima penjelasan. Kan? Dan selalunya terjadi pada ibu ayah terhadap anak-anak. Sebab mak bapak ni dia ada kuasa veto. Menafikan terus alasan anak, kehendak anak, keperluan anak, tak ikut.
Cakap mak, ikut cakap bapak. Saya ada kawan tuan-puan. Adik-beradik dia 8 orang. Saya ada kawan adik-beradik dia 8 orang. Dia, bapak dia doktor, mak dia doktor. Bapak doktor, mak doktor. Anak nombor 1 doktor. Nombor 2 doktor. Nombor 3 pun doktor. Nombor 4 doktor. Nombor 5 doktor. Dia nombor 6. Dia nombor 6. Tapi dia tak minat jadi doktor. Dia tak minat jadi doktor. Tapi dipaksa juga, masuk juga. Masuk, okey dia akur sebab mak bapak suruh. Akur jadi doktor. So bila dah habis, dah grad, tengah-tengah dia jadi doktor tu, dia cubalah buat bisnes kecil-kecilan. Dia jual apa? Dia jual buku, dia jual handcraft, dia pandai mengait kan, mengait apa stitching. Dia pandai mengait, dia pandai stitch, dia jual. Dia jual dan dia buat tu 3 tahun. 3 tahun. Daripada 3 tahun dia berjaya. Dia berjaya dapatkan keuntungan lebih daripada 250,000. 3 tahun. Dia jual 250,000 dan dia tunjuk semua bukti-bukti kejayaan dia pada mak. Ni saya dah berjaya buat macam ni. Saya rasa saya nak berhenti jadi doktor, saya nak further untuk berniaga. Dia minat berniaga. Dah dapat 250,000 untung bersih. Tapi mak dia cakap apa? Kalau kau masih nak mami anggap kau sebagai anak, kau berhenti. Kalau kau masih nak mami anggap kau sebagai anak, tetap jadi doktor, jangan berhenti. So sekarang ni mak dia nak dia hidup, cari hidup mak dia ke, atau nak biarkan anak memilih cari hidup. Wow, tuan-puan. Dia tak nak terima pendapat orang lain. Nak dia je. Kan? Itu realiti berlaku. Kita tak tahu tentang masa depan. Biarlah anak tu explore. Tapi tak mau. In za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas. Ya, dia macam dalam drama kan. Drama TV3. Tapi begitulah tuan-puan. So sebenarnya bila tanpa hidayah, kita kadang tak sedar. Kan. Kok mentolo teman. Betul. Betul. Dia sak karep dewe. Dia ikut dia je. Gitu. So yang paling penting sebenarnya hidayah. Hidayah tu dapat hanya dari Quran. Hidayah tu boleh dapat hanya dari Quran. Maka lazimilah buat 4 benda ni. Buat 4 benda yang ada dalam ayat yang kedua. So, jika tidak, penyakit lebih baik, rasa lebih baik dari orang sedangkan dia tak ada apa-apa pun. Ada dan banyak. Ramai. Kita mungkin kerana circle kita circle orang yang baik-baik. Maka Allah berikan kepada kita jalan hidup melihat perkara yang baik-baik. Sebab itulah doa kita siang malam, ya Allah aku nak persekitaran yang baik. Tapi bila kita keluar daripada kepompong itu, mungkin jalan-jalan kan ke tempat-tempat orang lain, kita akan nampak realiti tu.
Kan kita akan nampak realiti tu. Ada, memang ada. Tolonglah dakwahkan mami ni tu. Tak apalah. Biarlah. Nanti kalau dia meninggalkan, anaknya boleh berniaga ikut suka. Tak ada kita doakan mak dia meninggal. Tapi setiap manusia kan meninggal. Begitu. So, bila dia rasa dia lebih baik daripada orang, Allah beri mereka cabaran. In za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas. Kalau kau rasa kau lebih baik daripada orang lain, Allah beri mereka cabaran. Kalau begitu, fatamannawul mauta in kuntum sadiqin. Cuba try, kau doa minta mati. Kalau kau berani, kalau kau betul. Apa maksud kalau betul? Kalau betul tanggapanmu engkau lebih baik, engkau lebih bagus daripada manusia lain. Sebab manusia yang baik dan bagus ni dah tentu ganjarannya syurga. So kalau kau rasa engkau lebih baik, lebih bagus daripada manusia lain, why not engkau doa pada Allah, mintalah kematian. Sebab buat apa lagi engkau hidup dekat dunia ni? Dunia ni kan tempat ujian. Engkau dah lulus dengan cemerlang. Engkau dah jadi baik. Engkau dah lebih hebat daripada orang lain. Kau tak perlu diuji dah. Baik minta mati, boleh dapat syurga. Tengok, Allah beri logik begitu. Engkau kan rasa kau baik, mintalah mati. Kalau betul apa yang kau tanggap tu. Macam dalam kelas, dalam kelas 40 orang. Ada 2-3 orang sangat cemerlang. Markah 100, dia boleh jawab dapat markah 120%. Dia punya genius. Kenapa dia perlu stay dalam kelas tu? Keluarlah. Pergi kelas yang lebih advance. Keluar daripada tempat tu. Kenapa masih nak dalam kepompong tu malah merosakkan pula orang lain? Jawapan macam ni salah ni. Melekeh pula orang lain. Kau dah rasa hebat, kau mintalah dipindahkan kelas. Tapi tak nak. Tak nak pindah kelas pun. Kan tak nak naik semester pun. Dia dekat situ dah 18 semester. Tapi tak nak pindah kelas. Maka dia jadilah orang yang paling pintar dalam kelas tu. Allah kata, mintalah mati. Fatamannawul mauta. Doa minta mati. In kuntum sadiqin. Kalau kamu benar. Hui, deep sangat ni tuan-puan. Allah beri satu contoh yang, kita tak terfikir. Kalau rasa kau bagus, kau mintalah mati. Buat apa lagi hidup dekat dunia? Kau kan bagus. Orang bagus ni dapat masuk syurga. Fatamannawul mauta in kuntum sadiqin. Dan kemudian Allah beritahu kita realiti orang Yahudi itu. Wala yatamannawnahu abada. Mereka tidak akan sekali-kali berharapkan kematian selama-lamanya. Wala yatamannawnahu abada. Mereka takkan mahu kematian selama-lamanya. Bima qaddamat aidihim. Disebabkan apa yang mereka dah buat dengan tangan mereka. Tuan-puan, dekat Kanada, doktor dekat Kanada pernah berkongsi. Dia kata dalam banyak-banyak kaum, dalam banyak-banyak agama yang sangat takut mati berbanding dengan orang lain. Dan ini realiti yang berlaku, dia kata. Ada satu agama yang penganut dia sangat takut mati. Hatta orang ateis yang tak percaya Tuhan, bila dikata kamu akan mati, bila kena kanser kan, lagi 2 bulan, lagi 3 bulan,
Okeylah doktor, kalau macam tu lah dia punya keadaan, okey saya terima. Saya cuma tak nak duduk kat hospital, saya nak balik rumah. Saya nak berada dekat dengan saya punya tempat yang saya selesa, nak tengok taman-taman saya, nak tengok saya punya binatang peliharaan supaya saya boleh mati dengan tenang. Itu etis. Itu etis. Dan dalam banyak-banyak agama lain, kan, Kristian ke, dia sangat redha kalau dah tahu tentang kematian. Hanya ada satu agama yang begitu takut dengan mati. Impossible doktor, tak mungkin doktor. Doktor tahu nak buat, doktor boleh selamatkan dia. Tolonglah doktor, bukan kematian yang lain doktor. Apa? Muslim. Kanada. Orang Islam sangat takut mati. Tapi ayat ni sebut pasal siapa? Pasal Yahudi. Realiti yang berlaku sekarang, orang Islam sangat takut mati. Tak percayalah Ustaz, cuba. Cuba borak-borak dengan kawan-kawan. Masuk bab kematian. Apa komen mereka? Kau ni mati pula, kan lambat lagi. Tiba-tiba cerita pasal mati pula. Kau ni lain lah. Topik lain. Stres lah, asyik mati je. Sedangkan sepatutnya bila kita diingatkan kematian, maka kita cepat-cepat kembali pada Tuhan. Sebab kita dah kenal Tuhan. Dah kenal Allah. Dia berkuasa beri kita kehidupan, berkuasa beri kita kematian. Lepas tu bila diingatkan macam tu, bukan tak terima kematian Ustaz. Tapi macam lambat lagi. Macam mana kita tahu lambat ke cepat? Yang sebut lambat lagi ni memang dapat email daripada Tuhan. Siapa dalam kelas kita ni yang boleh garanti 8.37 aku tak berhenti? Tak ada siapa boleh garanti kan? Dah kita berhenti sekarang, kita sambung minggu depan. Kan tak bersedia nak berhenti kan? 8.37 dah. Tak perasan. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, jazakallah khair kepada Ustaz Muhammad Nazri atas kesediaan berkongsi ilmu tadabbur surah Al-Jumu'ah ini melalui ayat 5 ini yang mana mengenai peringatanlah kepada umat Islam supaya tidak berkelakuan seperti kaum Yahudi yang tidak mengamalkan kitab sucinya, yang mana suka membawa Taurat namun tidak difahami dan dilaksanakan isinya. Itulah antara bandingan orang-orang Yahudi yang ditanggungjawabkan dan ditugaskan mengetahui dan melaksanakan hukum kitab Taurat, kemudian mereka tidak menyempurnakan tanggungjawab itu. Dan semoga kita mengambil ibrah dan pengajaran darinya, yang mana janji Allah itu pasti datang mengenai orang yang tertipu dengan amalan mereka. Dan insyaAllah di lain kesempatan kita ada lagi tadabbur bersama-sama Ustaz dan jemaah sekalian. Dan Ustaz, saya serahkan kepada Ustaz untuk tutup dulu tadabbur ini dengan surah Al-Asr, tasbih kafarah. Silakan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Oh, ada soalan ke? Ada soalan ke? Ustaz boleh jawab ke? Masa kita dah suntuk dah. Bolehlah sikit. Okey, baik. Silakan. Okay, saya tertarik dengan tadi Ustaz punya definisi tentang istilah tilawah kan. Tilawah maksudnya kita baca, kita faham, lepas tu kita execute. Okey. Betul. Kalau kita ambil istilah tu dalam konteks tilawah Al-Quran yang kita duk buat di peringkat nasional tu. Dia fit in ke? Sebab kalau saya tengok dia kalau baca okey, kan peserta tu baca, lepas tu dia faham. Dan the execution part tu, where does that come from? Okay. Soalan yang sangat baik. Kerana itu tilawah peringkat antarabangsa kebangsaan yang kita buat tu, dia sudah melalui proses penambahbaikan setiap tahun. Kalau dahulu kita hanya memperdengarkan bacaan, dan dalam tahun-tahun kebelakangan ini, 2-3 tahun yang lepas sudah mula ada diisi in between tu pengisian tadabbur, kefahaman daripada potongan-potongan ayat, yang itu masuk pada step yang kedua.
pada part execute, kita sebenarnya execution ini pada pelbagai peringkat, dan lazimnya bila kita nak laksanakan ni bukan hanya terhad kepada cara kita faham, kena laksanakan hukum fiqah, kena laksanakan undang-undang Islam, tidak. Execution ini dia sangat besar, meliputi urus tadbir negara mungkin, urus tadbir diri, urus tadbir majlis itu sendiri. Kan kalau dahulu kita buat tilawah ini tanpa mengambil kira keperluan penonton dan peserta. Kan waktu mula-mula dulu. Tapi sekarang semakin lama maka generasi baru ambil alih, maka dia melihat pengurusan ini perlu lebih teratur. So sebulan sebelum, 2 bulan sebelum ada penonton-penonton daripada Singapura, daripada Brunei, daripada Sabah, Sarawak yang perlu kepada tempat. So tim tilawah ini dia buat arrangement dengan sangat baik. Jadi setiap tahun peserta penonton-penonton yang nak datang tu mendapat layanan-layanan yang sewajarnya. Kalau sebelum ini event itu hanya berlaku di dalam ruang dalam dewan tu saja. Tapi kalau buat dekat PWTC itu mana-mana malam-malam yang hangat yang tertentu, dia buka skrin besar dekat luar. So kalau dalam dewan itu penuh, dekat luar orang dah boleh tak perlu berpusu-pusu nak masuk dalam nak tengok, tapi dekat luar dah ada skrin besar. So from time to time execution ini kita sudah semakin nampak dan semakin baik. Ada pemimpin yang nak buat execution tu, ada pemimpin yang tak nak buat, sebab kita hanya boleh mencadangkan, boleh menasihati, terpulang kepada mereka nak buat ke tak buat. Tapi improvise from time to time, daripada tahun ke tahun tu memang kita nampak. Dan bermula daripada kita buat musabaqah dulu, kemudian tilawah. Cuba lihat, negara-negara Arab dah mula pertandingkan, dah mula buat semacam event semacam ini. Kuwait misal kata, Iran misal kata, Saudi, tiap-tiap tahun mereka dah mula buat. Berbeza dengan kita, tapi konsep itu sama. Diperdengarkan bacaan, dinilai dan diberi markah. Begitu. Siapa yang memulakan? Kita lah. Tu part execution. Cuma dia nanti akan sampai ke satu tahap, wallahu a'lam, ialah ini apa yang saya impikan. Ayat-ayat yang dipilih oleh qari, ayat-ayat yang dipilih untuk dibacakan itu, from time to time, katalah tahun ini kita nak buat ikut tema ini, maka kita akan pilih ayat-ayat berdasarkan tema tersebut untuk memberi guide kepada kerajaan bagaimana nak memacu kemajuan, mungkin ekonomi, mungkin peradaban, mungkin negara. Berkenaan memilih ayat-ayat tertentu, diulang baca, diulang dengar supaya semakin kukuh, semakin faham dan semakin baik. Wallahu a'lam. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Boleh. Kita tutup Boleh. dulu dengan atas speaker Farah, Ustaz, dengan silakan. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.